Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam ayat yang ke-15 menerusi surah Yusuf. Bagi tuan demikian tafsir Ibn Katsir, turun buka jilid yang keempat, muka surat 553. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dasar perigi. Lalu mereka masukkan dia dan di waktu itu dia sudah berada dalam perigi. Kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi kata Imam Ibn Katsir, menerusi ayat ini, wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ini kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka itu sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi Allah menyatakan kelembutan, rahmat dan kemudahan yang diberikan kepada Yusuf waktu kesulitan. Jadi ketika mereka mencampakkan Yusuf dalam perigi, datanglah Jibril AS beri ilham dan juga menurunkan wahyu. Daripada waktu itulah Yusuf telah pun dilantik menjadi Nabi Allah SWT. Kita semua sedia maklum seperti dalam kuliah yang lalu, dalam surah Yasin yang lalu, saya telah terangkan kepada tuan-tuan beza di antara martabat seorang Nabi, nubuwah dengan risalah. Bahawa Rasul itu lebih tinggi pangkatnya daripada seorang Nabi. Rasul lebih tinggi pangkatnya daripada seorang Nabi. Kita dapat lihat turunnya surah Iqra melantik baginda Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Lalu turun surah selepas itu Muzammil melantik baginda menjadi seorang Rasul. Jadi Allah memberi wahyu kepada Yusuf pada waktu yang sulit untuk menguatkan hati dan menghiburkannya bahawa kamu tidak perlu susah payah mengalami semua keadaan ini kerana kamu akan bebas darinya dengan baik. Dan Allah akan menolong mengangkat darjatmu di atas mereka. Lalu kamu nanti akan menceritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu terhadap dirimu. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak ingat lagi. Jadi kata Mujahid dan juga kata Ada, maksud wahum la yash'urun, mereka dah tak ingat. Kerana ada sebahagian daripada manusia melakukan kejahatan dia tidak ingat. Maka Ibn Abbas berkata, kamu wahai Yusuf akan beritahu mereka apa yang telah mereka lakukan terhadapmu. Selama mereka tidak mengenalmu dan tidak mengetahui tentang pencapaian dirimu pada waktu itu. Ni kita akan lihat pada hujung-hujung surah Yusuf nanti bila Nabi Yusuf mula diangkat menjadi pemimpin. Jadi sudah tercapai niat mereka untuk membahayakan Yusuf. Dan kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana mereka mengambil tindakan itu selepas tindakan yang pertama, pembincangan yang pertama ditolak oleh Yahuda ataupun Rubail yang telah kita lihat, ataupun Syam'un. Dan riwayat-riwayat berbeza daripada Imam Ibn Jauzi dan tafsir Zadul Masir. Setengah riwayat dikemukakan oleh pakar hadis iaitu Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, tatkala Nabi Yusuf AS dicampakkan ke dalam perigi, dipotong tali atau apa juga keadaan ni, maka Allah SWT telah merintahkan hina ulqiya fil jub fa'azuba ma'uhu fakana yastaghni bihi anit ta'am wa syarab. Maka ketika Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam perigi itu, walaupun kegelapan, Allah terus menjadikan airnya itu airnya enak untuk diminum. Jadi seperti air Zam-Zam. Maka boleh menyebabkan dia minum tanpa perlu makan, dia kekenyangan dan juga hilang segala ketakutan dan juga kesedihannya. Maka Jibril pun datang kepadanya. Dan pada masa itulah Nabi Yusuf AS berdoa. Ni doa ni tuan disebut juga dalam kitab-kitab hadis, di kitab tafsir. Doa Nabi Yusuf ketika baginda dicampakkan ke dalam perigi itu. Ya sarihal mustasriqin, ya Ghawthal mustaghithin, ya mufarrij kurbal makrubin. Ataupun dalam riwayat lain mengatakan bahawa ketika baginda dicampakkan ke dalam perigi itu, maka baginda terus berdoa kepada Allah SWT, ya ghaliban, ya syahidan ghaira ghaibin, wa ya qariban ghaira ba'idin, wa ya ghaliban ghaira maghlubin, ij'ali farajan mimma ana fihi. Ini doa tuan disebut sebagai doa ketika kita dalam kesusahan. Saya ulang sekali lagi, ya sarihal mustasrikhin, ya ghawthal mustaghithin, ya mufarrij kurbal makrubin. Ataupun dalam riwayat lain, ya syahidan
ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'ali farajan mimma ana fi. Maka dalam doa yang dikemukakan ini terus datang kasih sayang Allah SWT untuk baginda lantik menjadi nabinya, dan datang Jibril untuk mewahyukan kepadanya pada usia yang masih muda seperti itu bahawa kamu akan menaiki tempat yang tinggi, tahta yang tinggi dalam keadaan abang-abangmu. Mereka datang sebagai orang yang merempat, datang minta tolong kepadamu, dan pada waktu itu kamu mengenali mereka, kamu akan sebut mereka, tahulah keadaan mereka bagaimana tingginya langit dan hinanya diri mereka pada waktu itu, wahai Yusuf. Jadi dalam ayat yang ke-15 ini, setelah mereka pun berjaya melakukan perbuatan yang jahat itu kepada Yusuf AS, maka datanglah ayat yang berikutnya untuk menceritakan episod perlakuan mereka selepas kejadian itu berlaku, iaitu ayat ke-16, 17, 18. Untuk merujuk pada muka surat 555, masih lagi tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'u abahum 'isha'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu 'ala ma tasifun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di waktu malam sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan oleh segala, dan kamu sekali-sekali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami orang-orang yang benar. Mereka datang bawa baju kemejanya yang berlumuran dengan darah palsu. Yang aku berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Bayangkan tuan, bila kita baca ayat ini, kita merasakan seolah-olah peristiwa itu berlaku di hadapan mata kepala kita, walaupun kita tidak berada dalam situasi itu. Kerana pendekatan Quran ini dari sudut ijaz lughawinya, pemilihan perkataannya dan keterangan di bawahnya, tinggal lagi kita perlu pada tafsiran untuk memahami kaitan dan juga detailnya. Tapi secara surface-nya, secara permukaannya, kita dapat faham apa yang dimaksudkan oleh Allah ini. Bayangkan Allah menceritakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini setelah mereka membuangnya dan pergi, bahawasanya mereka kembali kepada ayah pada kegelapan malam. Isya'an, ini sebagai menunjukkan waktu malam. Sebab kita ada keadaan-keadaan nak beli rumah, jangan tengok pada waktu malam, kerana waktu malam tak adalah jam dan sebagainya kat rumah tersebut, jalan nak masuknya, dan dindingnya pun kita tak nampak retak, kita pun tak nampak color yang sebenar. Nampak malam semua cantik, lampunya romantik, tapi bila kita memiliki rumah tersebut, barulah kita sedar nak sampai ke situ perjalanan yang sepatutnya pendek menjadi panjang. Maka dari sudut persaksian, waktu malam bukan waktu yang tepat, tapi mereka tahu memanipulate keadaan. Mereka menyatakan rasa duka cita kepada ayah dengan mengatakan bahawa inna zahabna nastabiq, kami pergi berlumba-lumba, maksudnya pergi memanah, wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Ini ada satu perkara sebagai satu lawak lah untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan melihat bahasa Arab ni penting kepada hukum wakaf ibtidak. Itulah sebabnya Allah yarham Tan Sri Datuk Hassan Azhari berusaha bersungguh-sungguh selepas menjadi hakim pada peringkat antarabangsa musabaqah, melihat antara kelemahan orang-orang kita ni, bahawa mereka ni tidak faham bahasa Arab walaupun bacaannya sangat bagus, tajwidnya sangat bagus. Lantaran mereka berhenti di tempat yang salah, maknanya berubah kalau kita berhenti tempat yang salah. Sebagai contohnya ayat ini, kalau seorang yang nafasnya pendek, pada ayat ke-17, qalu ya abana inna zahabna inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalah. Maksudnya apa? Kalau kita berhenti kat perkataan fa'akalah, maknanya memang totally berubah. Mereka berkata kepada ayah, kami pergi, kami berlumba-lumba, lari dan sebagainya, kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, lalu dia makan barang tersebut. Kan kesalah maksud dia tuan. Dia kena berhenti pada perkataan fa'akalahu dhi'b, kami tinggalkan Yusuf bersama dengan barang-barang, lalu dia dimakan serigala. Yusuf yang dimakan serigala. Tapi kalau kita berhenti dekat fa'akalah, maknanya kita menceritakan kita tinggalkan Yusuf bersama dengan makanan yang kita bawa, Yusuf makan makanan itu. Berbeza daripada makna dikehendaki. Ini kalau orang faham bahasa Arab, dia akan ketawa mendengar kita berhenti di tempat yang salah. Walaupun perkara tersebut jangan berlaku, tapi itulah penekanan yang diambil oleh Allahyarham Tan Sri Datuk Hassan Azhari dalam kajian beliau, supaya umat Islam tidak tersilap berhenti di tempat yang mereka baca. Kerana salah satu maksud yang dikemukakan warattilil Quran tartila itu, maksudnya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bukan setakat tajwid huruf saja, tapi kita kena berusaha untuk faham di mana tempat berhenti dan tempat ambil bacaan semula. Jadi maksud mereka ni, kami pergi berlumba, mana kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, pakaian, makanan, fa'akalahu dhi'b, maka dia dimakan serigala. Demikianlah apa yang disebut oleh ayah itu akhirnya menjadi kenyataan. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini, ketika mereka meminta maaf itu, mereka mengemukakan kata-kata dusta.
mereka kembali pada Nabi Yaqub di hujung hari, waktu malam, waktu Isyak disebut dalam Quran, waktu dah gelap, mereka kembali dengan menangis dan menampakkan raut wajah, meminta belas kasihan, meminta diampunkan. Mereka berkata dan memohon keampunan ini tadi, sungguh kami pergi berlumba-lumba dan melempar anak panah. Kami tinggalkan Yusuf bersama pakaian barang-barang kami untuk dijaganya. Kemudian seekor serigala datang memakannya. Ini yang buatkan kami sedih dan gelisah. Kami pun mengetahui bahawa ayah tidak akan percaya kepada kami. Meskipun apa yang kami kabarkan ini adalah kebenaran. Kami bawa bukti kepadamu. Bagaimana mungkin kau menuduh bahawa kami yang melakukannya? Hendaklah kau maafkan kami, wahai ayah. Kerana engkau mengetahui perkara ini aneh. Memang aneh. Tak masuk akal. Agaknya begitulah kata mereka. Kerana dia suruh penggunaan uslub iqna' yang mereka lakukan ini, intinya engkau tidak akan percaya pada kami. Mereka sendiri pun dah memperakui bahawa itu merupakan pembohongan dan ayah tak mudah untuk percaya. Kerana wahai ayah tak percaya kepada kami kerana dasarnya ayah memang mencintai Yusuf lebih pada segala-galanya. Ayah akan kata kami berdusta, kan? Jadi cara mohon maaf kat sini pun macam memaksa pula. Mengisyaratkan bahawa mereka tidak yakin dengan perkataan mereka sendiri dan menunjukkan sebenarnya dalam pada penggunaan penekanan yang mereka berikan itu, sebenarnya mereka berbohong. Jadi agar lebih meyakinkan, mereka menutup penipuan itu dengan bawa baju kamis yang berlumuran dengan darah. Mereka mengambil darah seekor anak kambing ataupun anak lembu yang mereka sembelih. Kemudian dengan darah tersebut, mereka bawa kepada Nabi Yusuf. Kerana itu Allah SWT berfirman dalam ayat yang kita lihat di sini, ala qamisih. Maknanya mereka bawa bukti berupa baju, akan tetapi Allah SWT memang nak menampakkan konspirasi dan kejahatan itu. Mereka lupa nak mengoyakkan baju tersebut. Kerana jika benar baju itu merupakan terkaman daripada binatang buas, kalau kita sebut bahasa Arab pun sebenarnya akalahu ni kurang sesuai. Kerana binatang buas ni dia bukan makan macam kita makan kuih umpamanya. Dia mestilah iftarasahu, berbeza daripada akalahu. Kalau akalahu ni makan seketul seperti itu, tapi kalau binatang buas dia tidak buat begitu. Dia akan serang, dia akan gigit, dia akan patahkan tengkuk. Itu pun bagi haiwan carnivorous yang besar. Kalau seumpama serigala, anjing ini, dia tidak akan mampu buat sebenarnya seekor harimau ataupun seekor singa. Maka apa yang mereka lakukan itu, mereka bawakan bukti, tapi bukti tersebut pun boleh dipersoalkan, iaitu dia merupakan baju yang kekal bentuk aslinya. Nabi Yaqub tidak percaya dan menolak perkataan mereka dengan tetap meyakini dalam hatinya bahawa kejadian itu merupakan satu konspirasi mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, bal sawalat lakum, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik, menganggap perkara ini kecil, tapi kamu telah melakukan satu perkara mungkar. Aku akan bersabar dengan penuh keikhlasan terhadap urusan yang telah kamu rencanakan. Itu demikian maksud ayat ini kalau kita faham. Dan hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan agar dia menghilangkan kesulitan itu dan memberi pertolongan dengan kelembutannya. Dan bersabar, itulah yang terbaik buatku. Itu sebab bila Nabi SAW menceritakan tentang kisah ini, bahawa Nabi ketika ditanya tentang sabar yang baik, maka Nabi menjawab, sabar yang tiada pengaduan padanya. Inilah dia sabar yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Yaqub AS. Bahawa disebut dalam kitab-kitab tafsir, akhirnya Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya itu, alangkah bijaksananya kamu, wahai serigala. Kamu makan anak aku, tapi tidak mengoyakkan pakaiannya langsung. Jadi kita dapat lihat sebagai pengajaran dalam bahagian ini, saudara Nabi Yusuf ini telah menyembunyikan kejadian sebenarnya kepada ayah dan menampakkan pendustaan terhadap janji mereka bahawa mereka akan menjaga Yusuf AS. Bahawa mereka ini kumpulan, kelompok yang kuat, usbah, bahawa kesatuan yang kukuh yang mampu menjaga Yusuf daripada sebarang perkara yang tak diingini. Jika memang demikian, mengapa mereka tidak mampu menghalau seekor serigala yang disebut dalam ayat itu, fa'akalahu dhib. Seekor je serigala datang, kami orang ramai duduk tercengang, tercegat, tak boleh nak buat apa. Jadi kekejaman dan juga kejahatan dilakukan oleh saudara Yusuf terhadapnya ini melebihi apa yang mereka lakukan kepada ayah mereka. Mereka buang Yusuf ke dalam pergi, menanggalkan pakaiannya. Dalam hati mereka memang tersimpan sifat, sikap, kekejaman, kedengkian dan kezaliman melebihi perkara yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita pengajaran sesuai seperti disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahawa inilah yang dimaksudkan sebagai ayatul lisailin, iaitu ini merupakan satu ibrah kepada orang nak mengambil pengajaran, ibratun lil mu'tabirin, fa innaha tashtamil ala hasad ikhwat Yusuf وما آل إليه أمرهم في الحسد وتشتمل على رؤياه وما حقق الله منها وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام على قضاء الشهوة وعلى الرق وعلى اللبث في السجن وما آل أمره من الملك
Ini semua akan kita lihat dalam ayat berikut, bagaimana pengajaran demi pengajaran dapat kita kutip daripada episod demi episod yang kita lalui ini. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan, kesuburan iman dan mampu menghadapi hari-hari yang depan berpandukan kepada apa yang dibawakan oleh Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.